pagi hari. Segala sentosa. Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Semoga sihat sejahtera hendaknya. Bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia bersiaran secara langsung dari Wisma Bernama. Hari ini 20 Mac, hari Isnin merupakan hari pertama persekolahan untuk anak-anak, terutama sekali yang baru saja memasuki darjah 1. Selamat datang ke alam persekolahan. Dan kepada ibu bapa semua, harap tak adalah berasa panik ke ataupun gusar nak hantar anak ke sekolah hari ini. Dan berbagai keletah telah dikongsikan ibu bapa tentang anak-anak mereka meneliti hari pertama persekolahan. Ada yang menangis, ada yang teruja nak pergi sekolah ni. Dan rata-rata mereka ini memulakan sesi minggu pertama ini dengan aktiviti-aktiviti sosial dan meningkatkan kerjasama dan dari segi emosi dan juga intelek. Macam anak buah saya sekarang minggu ni minggu choir. So semua berlatih choir dan sebagainya. Ini antara teletah anak-anak yang boleh kita saksikan. Ini mungkin murid prasekolah kita dapat saksikan. Dan hari ini juga 20 Mac merupakan hari polis bagi kali yang ke-216. Terima kasih kami ucapkan kepada semua anggota polis yang banyak membantu menjaga keamanan negara. Dan di kesempatan ini juga polis PDRM akan mengadakan sedikit pengurangan untuk sama-sama sebanyak 60% sehingga hujung bulan ini. So bagi anda yang ingin mendapatkan peluang untuk mendapatkan diskaun ini, bolehlah pergi ke balai-balai polis ataupun pergi saja ke laman web bayar.pdr.com.my. Itu antara tips yang boleh kami kongsikan untuk hari ini. Baik, di samping itu juga sempena Hari Polis ke-216 ini, hari ini akan berlangsung juga istiadat perbarisan di Pulau Pol. Saya nak beritahu hari ini seperti biasa kita akan berkongsikan pelbagai informasi yang menarik. Kita nak masuk bulan Ramadan, bulan puasa ini. Pada hari ini kita akan bercakap serba sedikit mengenai fidyah, dan selain itu musim-musim banjir ini kita akan bercakap juga mengenai topik banjir. Tapi seperti biasa kita akan mengambil sedikit petikan daripada bernama.com. Antaranya daripada portal bernama.com kita pada hari ini, keputusan kerajaan untuk menanggung kos untuk mengerjakan haji sebanyak RM1,000 diharapkan akan meringankan serba sedikit beban bagi jemaah, terutama sekali dalam golongan B40. Naib Presiden Haji dan Umrah Mata Muhammad Azri Abdul Razak berkata bakal jemaah haji daripada golongan B40 ini harus terus diberikan keutamaan dan juga bantuan untuk mereka menunaikan ibadah haji. Dan keputusan kerajaan ini merupakan satu khabar gembira kepada bakal jemaah haji. Selain itu, untuk golongan M40 dan juga T20, kerajaan juga akan ataupun perlu memikirkan satu kaedah yang terbaik untuk membantu mereka, kerana kos bagi menunaikan haji tahun ini akan meningkat lebih RM2,000 kepada RM30,000 bagi seorang. Jadi antara usaha kerajaan ini adalah untuk memastikan bukan sahaja jemaah haji dapat meringankan beban dari segi kewangan, tetapi juga untuk memastikan jemaah haji tidak perlu melakukan apa-apa hutang dan sebagainya untuk menunaikan ibadah tersebut. Baik, dan hari ini 20 Mac juga merupakan Hari Kesihatan Pergigian Sedunia, dan sedikit tips yang ingin kami kongsikan kepada anda semua, bahawa kalau anda ingat gigi merupakan tulang ataupun yang kalau anda ingat tulang merupakan antara struktur badan yang paling kuat, anda salah, kerana gigi merupakan antara elemen dalam badan kita yang paling kuat dan ia akan kekal walaupun selepas kita telah meninggal dunia dan sebagainya. Dan juga kalau dulu kita telah diajar untuk berus gigi dan kemudiannya berkumur, membuang sisa-sisa fluorida itu, tahukah bahawa sebenarnya sisa-sisa fluorida itu kalau dikekalkan dalam mulut lebih baik. Namun kita faham
Tak semua selesa dengan keadaan itu. Namun apapun, yang paling penting kalau tak boleh berus gigi 2 kali sehari, at least anda perlu berkumur selepas makan dan jangan lupa untuk floss gigi anda. Itu antara cara-cara untuk kita jaga gigi kita dan bersempena dengan hari penjagaan kesihatan gigi. Tema dia Be Proud of Your Mouth. So senyum bila anda ada gigi yang sihat. Baik, selain itu kerajaan juga akan mempromosikan TVET ataupun bidang teknikal di politeknik dan juga college community. Dan kalau kita lihat mengikut statistik, 72% daripada lepasan SPM tidak menyambung pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi, dan aktiviti promosi secara aktif sedang digiatkan oleh Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community JPPKK dalam usaha untuk menarik lebih ramai pelajar terutamanya lepasan SPM untuk mengikuti bidang pelajaran teknikal. Dan mengikut Timbalan Ketua Pengarah Governor JPPKK Kamaluddin Daud berkata, berikutan trend kemasukan pelajar ke institusi itu agak menurun sejak tahun lepas. Pihaknya turut mengadakan demonstrasi kemahiran dan pameran yang menunjukkan kemampuan politeknik serta kolej kemahiran, dan mungkin ini sedikit sebanyak dapat membantu lepasan pelajar untuk masuk ke kolej teknikal dan sebagainya. Dan baru-baru ini juga Timbalan Perdana Menteri ada mengatakan bahawa gaji lepasan TVET ini sepatutnya berada pada RM3,000, dan pastinya itu adalah satu perkara yang boleh menarik perhatian anda semua. Baik, kita nak teruskan saja program Apa Khabar Malaysia hari ini dengan laporan cuaca dan juga rakan dari Bilik Berita. Silakan, jom. Selamat dan salam Malaysia Madani, saya Pravina Trisingham, dan dari Bilik Berita dimulakan dengan perkembangan ini. Malaysia memperoleh persefahaman dengan kerajaan Indonesia melibatkan pelaburan dan pembekalan gas hidrogen ke ibu negara Indonesia di Kalimantan Timur iaitu Nusantara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persefahaman antara kerajaan negeri Sarawak dan Indonesia itu dimaklumkan Presiden Indonesia Joko Widodo kepadanya lebih awal sebelum ini. Sarawak dalam persefahaman dengan kerajaan Indonesia yang telah dimaklum oleh Presiden Jokowi pada saya awal lagi, iaitu tentang ekspor gas dan hidrogen ke ibu negara Nusantara elektrik juga, ya. Jadi mana perkembangan ini amat membantu dalam menambah keyakinan kepada rakyat. Sebelum ini, Perdana Menteri mengumumkan sekurang-kurangnya 10 syarikat besar negara sedang meneliti kemungkinan untuk melabur besar-besaran dalam projek pembinaan di Nusantara. Lawatan rasmi Presiden Singapura Halimah Yacob ke Malaysia bermula hari ini bakal menyuntik lagi momentum positif dalam hubungan dua hala kedua-dua negara. Kunjungan atas undangan yang di Pertuan Agong itu juga bakal mengukuhkan lagi kerjasama kedua-dua negara di peringkat tertinggi. Halimah berkata lawatan beliau itu rentetan kemajuan yang dicapai semasa kunjungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Januari yang menyaksikan kedua-dua pihak memeterai 3 perjanjian membabitkan kedua-dua kerajaan bagi menggalakkan kerjasama dalam ekonomi hijau dan digital serta keselamatan cyber.
Presiden itu berkata selain menghadap Al-Sultan Abdullah, beliau juga akan bertemu dengan pemimpin Malaysia yang bakal menumpukan agenda penting kedua-dua negara, antaranya meneroka bidang kerjasama baharu. Kedua-dua negara menjalin hubungan perniagaan yang kukuh dalam pelbagai bidang, merangkumi infrastruktur, telekomunikasi, keselamatan makanan, penjagaan kesihatan, pendidikan dan e-dagang. Keputusan pemilihan UMNO 2023 memberi mesej yang jelas bahawa segala usaha direncana pihak tertentu untuk menggugat kedudukan kerajaan perpaduan gagal dan ditolak. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, mesej perwakilan UMNO yang memberi sokongan kepada calon yang menang membuktikan mereka mahu kerajaan terbina ini terus berfungsi dan dipertahankan. Jelas memperlihatkan bahawa telahan untuk menggugat kerajaan perpaduan yang ada adalah sesuatu yang boleh dielakkan. Ini terlihat dari bahawa kesatu paduan pemilihan terhadap pimpinan UMNO memperlihatkan bahawa dokongan daripada akar umbi jelas untuk kepimpinan di peringkat nasional memberikan dokongan sepenuhnya kepada keutuhan kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Beliau berkata demikian kepada media selepas mesyuarat kedua Sekretariat Kerajaan Perpaduan di Ibu Negara malam tadi. Jelas beliau walaupun terdapat usaha menggugat kerajaan, namun sekarang ia jelas ditolak kerana terdapat 160,000 perwakilan sudah membuat pemilihan. Beliau juga yakin selain sokongan UMNO dan parti komponen Barisan Nasional, setiap parti termasuk dari Sarawak dan Sabah, bawah Kerajaan Perpaduan juga akan terus mendukung kerajaan sedia ada. Warisan tidak akan menghadapi pilihan raya negeri Sabah yang akan datang secara bersendirian dan kini sedang menilai kerjasama yang sesuai. Presiden parti itu, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal berkata, Warisan sedang membuat penelitian teliti bagi memastikan rakan parti yang bakal dipilih mempunyai perjuangan yang sama dan mampu bertahan untuk tempoh panjang. Memang kita ada kenal pasti beberapa orang, ya, beberapa di antaranya UMNO, ya, itu menjadi parti yang telah kita lihat di peringkat negeri Sabah, ya. Okey, tapi kita belum putuskan lagi, ya, banyak, ya. Kita tunggu waktu dia. Pakatan Harapan WRD ini kerajaan perpaduan, we were the first to endorse. Sebenarnya saya yang awal-awal menyatakan sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Pada pilihan raya umum ke-15 tahun lepas, Warisan yang bertanding bersendirian menang 3 kerusi daripada keseluruhan 52 kerusi parlimen yang ditandingi di seluruh negara. PRN Sabah ke-16 tahun 2022 pula menyaksikan Warisan yang ketika itu bekerjasama dengan PH membentuk Warisan Plus memenangi 32 kerusi Dewan Undangan Negeri Sabah daripada keseluruhan 73 kerusi DUN. Dengan laporan itu, sekian dari Bilik Berita bersiaran bersama saya Pravina Tersingham. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, dan seperti yang dikatakan oleh Pasha tadi, kita akan berbincang tentang Fidya, dan untuk itu kita bersama dengan tetamu kita di studio hari ini iaitu Ustaz Haji Lutfi Fauzi Haji Sabari, Ketua Unit Hal Ehwal Islam dari UiTM Cawangan Selangor. Okey, terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami. Okey, sebagai permulaan mungkin Ustaz boleh ceritakan tentang kerjasama strategik UiTM dan juga agensi agama melalui kempen ataupun forum Fidyah ini. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara dan kepada TV Bernama atas kesempatan pada pagi ini, atas slot Apa Khabar Malaysia pada pagi ini. Merujuk kepada soalan tadi iaitu hubungan ataupun
hubungan rakan strategik di antara UiTM Cawangan Selangor dengan Majlis Agama Islam Selangor, yang mana telah diadakan pada 9 Mac bulan-bulan inilah awal bulan baru ini, iaitu yang mana yang memberi peluang kepada pihak UCS menjalinkan hubungan strategik ataupun sinergi bersama agensi-agensi agama seperti MAIS dalam untuk memperkenalkan fidyah ataupun untuk menyatakan kewajipan membayar fidyah. Hasil daripada kolaborasi itu kita adakan forum juga dalam UiTM sendiri pun kita adakan beberapa program yang menerangkan kepada warga UiTM khususnya kepada staf dan pelajar kita berkenaan dengan kewajipan fidyah, dan akhirnya pihak MAIS sendiri bersetuju untuk memberikan agihan fidyah kepada UiTM Cawangan Selangor berbentuk kit-kit sumbangan seperti pek makanan dan sebagainya hasil daripada kerjasama yang telah diadakan tu. Baik Ustaz, mungkin kita boleh Ustaz boleh tolong jelaskan serba sedikit apa itu fidyah dan mungkin kepentingan untuk kita ataupun dan juga bila waktunya yang kita perlu membayar ataupun menjelaskan fidyah ni. Okey, baik. Fidyah ini sebenarnya di sudut istilah bahasanya iaitu niyabah gantian lah. Ada yang menyebut sebagai denda tapi bagi saya lebih kepada gantian bagi mereka yang tidak mampu berpuasa. Tidak mampu puasa, iaitu adalah di antara mereka yang diwajibkan itu menggantinya seperti orang yang uzur contohnya kan, tidak harapan untuk sembuh ataupun sakit pun dia juga, dan banyak lagi lah kalau nak dijelaskan. Jadi itu di antara kategori yang diwajibkan untuk membayar fidyah apatah lagi kita pun dah berbaki dalam 2 hari lagi kan tak tu kan. Memang masa kecederaan lah sekarang ni kan. Tapi apa pun sebenarnya kalau ikutkan orang yang diyakini sakit tidak mampu untuk berpuasa, dan yang maksudnya yang pasti itu yang disahkan oleh pakar lah pihak doktor dan sebagainya, bukan sahkan diri sendiri Kalau sahkan diri sendiri semua orang boleh sahkan sendiri sakit, tapi disahkan golongan begini boleh terus membayar fidyah walaupun dah masuk bulan-bulan boleh ataupun orang tua yang uzur memang tak mampu lagi nak berpuasa, itu pun boleh tapi kalau orang yang yang baru ni, kalau kita tinggal 2 hari ni tak sempat untuk mengganti bermaksud dah melanggar satu lagi Ramadan satu lagi di situlah yang kena fidyah itu bagi kita yang biasa ni lah itu maksudnya fidyah itu tak sempat nak ganti bermula akan kalau berapa tahun yang ditinggalkan itu digantilah. Ada kadar-kadar yang tertentu lah mengikut mana yang ditetapkan oleh Jabatan Agama ataupun Majlis Agama Islam lah yang menetapkan kadar-kadar tertentu boleh rujuklah di laman web mereka lah. Dan Ustaz, kalau pembayaran fidyah ni adakah dia hanya boleh dibayar kepada agensi yang mengutip ataupun boleh terus disalurkan kepada golongan fakir dan juga miskin? Okey. Hasil kolaborasi yang telah kami laksanakan beberapa MAIS, kami sebenarnya lebih jelas lah menunjukkan bahawa sebenarnya yang mempunyai autoriti sebenarnya ialah agensi agama seperti MAIS ataupun Lembaga Zakat Selangor yang khusus yang dibenarkan untuk mengutip pembayaran fidyah. Ada juga yang melaksanakan sendiri seperti mana dimaklumkan lah. Contohnya beberapa pertubuhan NGOs yang mengutip sendiri. Sebenarnya kami difahamkan sebenarnya yang sebenar-benarnya kepada Majlis Agama, sebab dia orang punya data-data keseluruhan tentang fakir dan miskin. Itu yang penting so, sampai betul-betul pada golongan sasar itu. Itu yang utamanya. Baik, Ustaz, adakah pembahagian zakat dan juga fidyah itu bagaimana ia disalurkan zakat dan juga fidyah ini kepada golongan yang memerlukan? Kalau zakat dia lebih kepada asnaf sebenarnya. Asnaf ada ataupun 8 asnaf yang telah ditetapkan lah fakir, miskin, fisabilillah dan sebagainya. Tetapi bagi fidyah ini dia khusus kepada fakir dan miskin. Kalau ikutkan asalnya ialah pengagihan tu yang diberikan itu ialah beras kadar harga secupak beras. Lebih kurang dalam secupak tu 600 gram lah dan kadar-kadar tertentu. Jadi tapi sekarang ni telah dinilaikan dengan nilaian lah. Ada bergantung kepada beras yang kita makan Ada RM2, ada RM4 dan maksimalnya RM6. RM6 tu memang setiap hari makan beras basmati lah tu Yang lain-lain tu macam beras-beras biasa begitulah. Itu di antaranya lah kalau nak jelaskan memerlukan masa lah. Jadi seringkas begitu.
Baik. Kita nak tanya pasal tarikh akhir nak bayar fidyah ni Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut bila kita dah di hujung bulan sebelum Ramadan tu dah tak sempat, jadi perlu dibawa ke tahun yang seterusnya. Bilakah hari terakhir yang boleh untuk kita nak membayar fidyah? Okey, tarikh yang terakhir kalau mereka yang biasa maksud saya yang tertinggal sebab ialah sebab diri sendirilah kan, bukan sebab sakit, sebab yang biasa, maka tinggal beberapa hari lagi sebelum masuk Ramadan ini. Masih sempat, sebab sekarang ni sistem dah mudah ya, secara online saja dah boleh. Dan pihak MAIS pun telah tubuhkan kalkulator fidyah, boleh masuk sendiri beberapa kali, boleh nilaikan sendiri, bayar terus secara online. Mudah sekarang ni. Maknanya sampai hari terakhir sebelum satu Ramadan tu masih lagi boleh membayar fidyah. Boleh membayar fidyah. Kalau tak bayar, akan digandakan lagi. Baik. Gitu. Okey, Ustaz, dan bercakap tentang kalkulator fidyah itu sendiri, mungkin Ustaz boleh ceritakan kerjasama antara UiTM Cawangan Selangor dan juga MAIS dalam memberi kempen kesedaran melalui kalkulator itu. Ya, sebenarnya kalkulator ini dibangunkan oleh pihak Majlis Agama Islam Selangor sendirilah ya. Dan kami pun pada hari pelancaran itu yang dilaksanakan pada saya pada 22 Februari saya, kami pun dipanggillah sebagai rakan strategik yang dilantik. Dan di antara kalkulator itu yang memudahkan itu seperti saya sebut tadilah ya, dia lebih kepada kesedaran diri sendirilah. Tak perlu kita tahu berapa kita sendirilah, kita kena jujurlah begitu ya. Berapa nak masuk, berapa hari tinggal, apa jenis beras yang kita makan, kita masukkanlah. Ataupun kita nak bayarkan untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, tak sempat berpuasa kan, mak bapak kita ke adik-adik kita pun boleh boleh digunakan kalkulator fidyah itu. Memang mudah sekarang ni. Dan cara pembayaran untuk mereka yang dah meninggal dunia itu kan Ustaz, akan disimplifikan dalam kalkulator itu, ataupun kita yang kena faham sebelum Ramadan, selepas Ramadan dan sebagainya? Ya, sebenarnya atas diri sendirilah. Apabila kita menggunakan kalkulator itu sendiri. Tapi kalau kita ragu-ragu berapa kadar dan sepatut dan sebagainya, boleh rujuklah di kuantor-kuantor agensi agama seperti Majlis Agama Islam ataupun lembaga zakat pun boleh juga. Dan Ustaz, dalam kempen kesedaran fidyah ini juga ada ceramah ambang Ramadan, kuliah maghrib dan beberapa lagi. Mungkin Ustaz nak ceritakan sedikit tentang kempen kesedaran fidyah ini. Ya, kempen kesedaran fidyah ni memang kami laksanakanlah bersama seperti mana sebut pada awal tadi dengan Majlis Agama Islam Selangor di bawah bahagian Baitul Malnya lah. Dan di samping itu kami sebenarnya lebih kepada nak melihat untuk kebajikan pelajar kami lah, ataupun staf sendiri sebab benda tu kita dapat bantu dalam situasi sekarang ini sebab kami pun ada kalangan dalam staf ataupun pelajar B40 pun ada jadi kami melaksanakan lebih lagi dalam Ramadan ini. Inilah waktu yang sesuai untuk sebab mood Ramadan tu ada seperti infak Ramadan kami laksanakan, ataupun majlis berbuka jamuan untuk berbuka puasa pada pelajar kami lah, UiTM Puncak Alam dan UiTM Selangor keseluruhan lah, Puncak Alam, Puncak Perdana, kampus Sungai Buloh, Selayang dan sebagainya. Jadi itu di samping kita mencari dana itu, sebenarnya kami lebih tertumpu kepada kebajikan pelajar-pelajar kami lah. Itu yang utamanya. Dan kami tidak sekadar meninggalkan mereka begitu sajalah kami ambil syakna jugalah, sebab dalam situasi sekarang kan kita boleh faham sendirilah suasana yang agak mencabar pada hari ini. Jadi pelajar-pelajar ini kita kumpulkan dan kita bagi nanti sumbangan-sumbangan, contohnya hari raya, sumbangan hari raya dan sebagainya, insya-Allah. Ustaz, melalui kolaborasi lah antara UiTM Cawangan Selangor dan juga dengan Majlis Agama Islam itu sendiri, mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit apakah peranan dan juga mungkin apakah matlamat yang ingin dicapai menerusi kolaborasi dan juga kerjasama dengan MAIS? Ya, sebenarnya secara umumnya kami memang mengalu-alukan bukan saja agensi agama MAIS saja kita banyak sebenarnya agensi agama yang lain seperti Lembaga Zakat Selangor, Perbadan Wakaf dan sebagainya, apa-apa saja yang mana inginkan kolaborasi, kami alu-alukanlah secara sinergi, sebab kami di UiTM ni mempunyai jumlah pelajar yang ramai sebenarnya yang boleh kita sama-sama untuk melihat anak bangsa kita berjaya lah. Dari sudut apa kita boleh bantu, contohnya dari sudut, kalau kita mampu sudut kewangan lah ataupun apa saja bantuan, memang kami di UCS UiTM Cawangan Selangor ni amat mengalu-alukan lah barang kerjasama yang ingin dijalinkan, insya-Allah. Dan kalau kita melihat ke hadapan, adakah program seumpama ini akan diperluaskan di seluruh Malaysia ataupun bagaimana?
InsyaAllah. Itulah hasrat kami begitulah ya. Okey. Sebab kami ni walaupun saya sebab unit Halul Islam ya di kampus Puncak Alam, ada juga yang di cawangan-cawangan lain pun ada juga ya. Tapi itulah kami ni di Selangor tertakluk kepada Majlis Agama Islam Selangor lah Okey. ya. Dan kalau yang di negeri lain mungkin boleh adakan kolaborasi bersama-sama mereka, Majlis Agama Islam Perak ke, Negeri Sembilan dan sebagainya ya. Yang boleh kita sebar luaskan untuk kebaikan bersama insya-Allah. Ustaz, nak tanya sedikit, agihan fidyah ni, kutipan fidyah tu akan diagihkan terutama sekali kepada warga UiTM dan juga pelajar-pelajar, terutamanya apa yang ada dalam kit kotak fidyah tu? Saya difahamkan ya, ini setakat yang kami bincang lah ya. Dalam tu ada makanan asas yang utama. Beras sudah pastilah. Beras mungkin Milo ke, minum-minuman. Sebenarnya khusus nak menyambut Syawal. Itu di antara kit. Dan saya difahamkan nilainya hampir satu kit itu RM150. Dalam tu macam-macam, mungkin ada teh ke apa dan sebagainya. Tapi yang pasti saya tengok itu yang beratnya beras lah. Sesuai lah ya, sebab apa fidyah itu memang kena asalnya diagihkan dengan beras itu. Okey. Dan Ustaz, tapi bagaimana kita nak memastikan mereka yang menerima kit kotak fidyah ini tidak menerima sumbangan lain yang bertindih, ataupun fidyah ini boleh diberikan kepada mereka secara bertindih, fakir dan juga miskin? Dia dapat dua ke macam mana? Maksud saya macam, okey, kalau dia dah terima daripada kit kotak fidyah daripada UiTM, bolehkah nanti Majlis Agama Islam pula beri kepada mereka tanpa pengetahuan bahawa mereka telah dapat daripada UiTM sebenarnya? Ya. Jadi benda tu sebenarnya memang luar kawalan lah ya. Okey. Itu kadang sikap lah kan. Orang tu dia dah dapat tapi ambil lain, kita di luar kawalan kita lah ya. Tapi yang sepatutnya bagilah hak kepada orang lain pula. Okey. Itu lebih baik ya. Baik Ustaz, dan sebelum kita berpisah, dan mungkin Ustaz nak cerita tentang perancangan yang akan datang dalam membina kekuatan hubungan strategik ini. Ya, untuk perancangan yang akan datang ini sebenarnya bila kita sentuh soal fidyah ini, dia di sudut kehartaan umat Islam ni dia tidak terbatas sebenarnya ya. Kita tahu fidyah saja, sebenarnya di situ ada hibah pun, ada hibah ya, pemberian, kemudian apa saja ya, harta umat Islam sebenarnya besar. So kita, hasrat saya kalau boleh kita kembang luaskan lagi lah ya. Dan kita jemputlah kepada para penyelidik contohnya, ataupun yang boleh yang pemberi geran ya, supaya benda ni dicari kesepaduan ya, khusus untuk sumbangan ni kepada umat Islam juga ya, dalam negara kita. Itu yang hasrat saya lah, insya-Allah. Perancangan yang akan datang, insya-Allah. Baik, terima kasih. Baik, insya-Allah diharapkan menerusi kempen fidyah ini lebih ramai lagi yang lebih cakna mengenai kewajipan untuk melunaskan fidyah, terutama sekali sebelum kita nak memasuki bulan Ramadan ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Haji Lutfi Fauzi daripada UiTM Cawangan Selangor kesudian untuk berkongsi sedikit mengenai fidyah. Baik, kita akan berhenti berehat untuk seketika. Kita ada VT yang agak menarik untuk kita saksikan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baru-baru ini, kru penerbitan Apa Khabar Malaysia telah dijemput menghadiri majlis perasmian dan preview buffet Ramadan bertempat di Semenyih Eco Venture Resort and Recreation Selangor. Bertemakan Perkampungan Madani Ramadan dihayati, buffet Ramadan ini dirasmikan oleh Yang Berusaha Tuan Iskandar Mirza Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Tourism Malaysia. Buffet Ramadan di sini menyajikan lebih 200 juadah berbuka puasa dengan menyediakan pelbagai pilihan makanan termasuk masakan Thai dan masakan Barat. Resort ni sudah 9 tahun bertapak di Semenyih. Kita adalah opposite daripada Nirvana. Dan besar tempat ni adalah 21 ekar, dan di mana kami ingin mengalu-alukan pengunjung-pengunjung bersama dengan kami pasal aktiviti yang kami adakan di sini adalah team building, family day, lepas tu kita ada beriadah, memanah, ATV, dan kita ada air terjun yang begitu sejuk di belakang dan nature. So kita ingin mengalukan orang ramai untuk bersama dengan kami sebab kami menawarkan back to nature. Sebelum wabak COVID-19, Chef Karim yang berasal dari negara Timur Tengah pernah menjadi chef di restoran Rabbani Lamb House milik Ustaz Azadan Rabbani. Beliau kini kembali dengan memperkenalkan menu Asia Barat seperti nasi mandi, mandi lamb, kapsah ayam, chicken chop, lamb chop dan banyak lagi. Ada masakan Melayu, ada masakan Thai,
So antarabangsa ada masakan Melayu, ada masakan Thai. Lepas tu ada yang specially saya dah cakap ada Middle East. So selalu macam biasalah, ada kari, ada lauk, ada ikan, kambing kari, daging, ada masak lemak, semua ada. Dan ada kuih-kuih. Lepas tu yang specially dia ada kunafa dan Arab. Menurut Puan Sri Datin Liana Lim, Ketua Pegawai Operasi Semenyih Eco Venture Resort and Recreation, pusat pelancongan madani ini diangkat sebagai yang terbesar di Malaysia yang menawarkan pelbagai aktiviti menarik seperti memanah, paintball, berkayak, flying fox, ATV dan pelbagai lagi. Ini yang julung kali pertama sejak saya ada di sini, kita buat satu idea begini untuk memperkemudahan untuk bagi anak-anak yang sibuk bolehlah menempatkan orang-orang tua mereka di sini. Kami jaga daripada makan minum, ilmu mereka, daripada terawih, daripada orang kata ketenangan untuk menghayat Ramadan dengan nature sekali. Sepanjang anda berbuka di sini, anda turut dihiburkan dengan persembahan nasyid dari kumpulan Rabbani. Menurut Azadan Abdul Aziz, Ketua Kumpulan Rabbani, Rabbani bakal membuat persembahan bermula 1 Ramadan sehingga 27 Ramadan. Ya, aktiviti kami sepanjang hari setiap bulan Ramadan. Seawal jam 7 petang kita ada program persembahan lagu-lagu selawat daripada Kumpulan Rabbani. Lepas tu kita akan buat azan live. Lepas tu berbuka, solat maghrib dan kita akan sambung persembahan seawal jam 8 sampailah waktu isyak. Bagi yang ingin menunaikan solat isyak tarawih, kita akan bermula jam 8.45 malam bersama dengan imam yang kita sediakan. Kalau Rabbani yang buat persembahan pada hari itu, Rabbani sendiri akan menjadi imam tarawih sampai habis tarawih. Kita ada program more, boleh sambung makan sampai jam 10.30 hingga 11 malam. Jadi yang mungkin ambil pakej berpuasa, mereka boleh balik. Ataupun yang nak menginap, kita ada pakej penginapan menarik di sini insya-Allah. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saya Pasha dan juga Helena Pahlavi. Sekarang kita nak bercakap berkenaan soal banjir dan juga mungkin kaedah-kaedah ataupun cara-cara mitigasi banjir. Apakah antara penyelesaian kepada isu yang kita hadapi saban tahun yang seakan-akan tiada akhirnya. Jadi bersama kita pada hari ini Encik Nasruddin Syarkawi, pensyarah Jabatan Seni Bina Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina dari Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum. Selamat datang. Terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini. Waalaikumsalam. Baik, jadi kita teruskan dengan inilah isu banjir yang setiap tahun terjadi. Dulunya selalu kita dengar di kawasan Pantai Timur. Tapi sekarang rasa-rasanya macam keseluruhan negara Malaysia ni akan dilanda banjir. Yang paling teruk juga baru-baru ini di negeri Johor. Jadi kita nak tanya Encik Nasruddin sendiri, sejauh mana agaknya kesiapsiagaan negara Malaysia ini dalam mendepani bencana alam dan bila kita bercakap tentang banjir ni, apakah antara faktor-faktor yang terbesar menyumbang kepada kejadian banjir? Baik. Terima kasih Pasha dan juga Hardina. Okey, berbalik kepada persoalan yang diajukan oleh Pasha tadi, sejauh mana kesiapsiagaan kita dan juga apakah faktor yang menyebabkan banjir ni berlaku. Ada dua persoalan yang saya kena jawab di sini. Okey, dari segi faktor kesiapsiagaan itu kan, dia agak subjektif jugalah Pasha. Kalau kita nak katakan kita ni bersedia, tapi bila berlaku banjir tu kita jadi macam agak sedikit chaotic juga dekat situ. Kat mana kita bersedia? Tapi kalau kita kata kita tak bersedia langsung pula, apabila kita dilanda musibah banjir, kita tengok banyak bantuan, adalah preparation yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak kerajaan, bersedia pula kita. Jadi dia agak subjektif. Tetapi apa yang saya nak cuba highlight dekat sini adalah persediaan dari segi kita menghadapi masalah tu berulang. Bagaimana kan? Kita dah tahu masalah banjir ni memang dia akan berulang saban tahun. Tapi kalau kita dah tahu permasalahan tu berulang, apa mitigasi yang kita laksanakan? Tapi dari segi persiapan ketika banjir itu berlaku, ini memang saya sendiri tidak nafikan. Kita ada NADMA, kita ada
banyaklah pakar-pakar dan juga kita tengok keprihatinan masyarakat Malaysia sendiri kan. Banyak bantuan-bantuan yang telah dilaksanakan. Even kalau kita tengok banjir yang berlaku di Pantai Timur, yang daripada Johor, Selangor, KL datang buat bantuan. Kalau di Selangor pula, Pantai Timur datang balik bantuan. Itu adalah satu semangat yang kita patut pujilah ya. Okey, berkaitan dengan faktor pula ya, Pasha dan Harina. Faktor ni kalau boleh lah, memang agak banyak faktor. Saya nak permudahkan, ada 2 faktor lah. Kita kategorikan faktor itu kepada 2. Satu, faktor alam, dan juga satu lagi faktor bukan alam. Kalau dalam bahasa kontrak pembinaan dia, kita panggil force majeure. Force majeure ni macam kita, kalau dia dah datang, dia datanglah. Kita tak boleh dah nak menghalang. Contoh antara faktor alam ni adalah hujan. Kan? Kita memang dah kata tak boleh kata berlaku penurunan hujan yang amat tinggi. Di Malaysia ni saja, Pasha dan Harina, kita punya taburan hujan kita setiap tahun 2,500 mm setiap tahun di semenanjung Malaysia. Di Sabah Sarawak pula 3,500 mm setiap tahun. Itu setiap tahun. Tetapi ada juga setiap kali hujan tu berlaku, ada yang hujan yang berpanjangan ketika monsun lah selalunya kan. Dia taburan hujan tu turun antara 200 ke 300 mm. Dan menurut laporan ni juga yang saya dapat, NADMA mengatakan hujan lebih daripada 60 mm dalam tempoh 2 jam hingga 4 jam sahaja, dan juga boleh menyebabkan banjir. Itu antara faktor pertama, hujan lah. Okey, dan kita juga sedia maklum, Malaysia ni terletak di dalam kawasan garisan khatulistiwa. Okey, kita terdedah dengan 2 monsun ni. Monsun timur laut dan juga monsun barat daya. Okay, memang kalau kita tengok macam contoh monsun timur laut yang baru sahaja habis, dia selalunya monsun timur laut, dia berlaku antara bulan November hingga Mac. Sekarang ni kita antara perubahan monsun. Bulan April ni kalau kita tengok sekarang ni agak tenang sikit. Tapi dia akan mula semula pada bulan April nanti. Okey, bulan Mei nanti sehingga bulan September. Itu apabila monsun barat daya. Right. Itu antara faktor pertama, berlaku penurunan hujan yang amat tinggi. Faktor kedua pula ialah kita setiap kali digembar-gemburkan dengan perubahan iklim. Perubahan iklim dan juga pemanasan global. Apa faktor, apa fungsi, apa yang menyebabkan kejadian banjir dengan perubahan iklim ni, Pasha dan Harina? Kita sering kali dengar perubahan cuaca yang ekstrim. Kan? Kalau dia sejuk, sejuk yang amat. Kalau dia panas, panas yang amat. Dekat Malaysia ni apa yang berlaku? Kita tak boleh dah jangka dah. Hujan tu kalau dulu kita boleh jangka daripada Jabatan Meteorologi contohnya. Dia dah boleh ramalkan cuaca hujan sekian-sekian. Tapi kadang-kadang dia dah datang tanpa ramalan pun. Itu antara contoh disebabkan perubahan iklim dan juga pemanasan global. Alright. Faktor seterusnya adalah kita tengok juga struktur perbandaran yang agak padat. Okey, especially yang dekat Lembah Kelang ni lah kan. Kita boleh tengok pihak-pihak berkuasa tempatan ada yang telah meningkatkan kadar densiti pembangunan di setiap bandar. Okey, kadar densiti ditingkatkan pun tidak bermasalah. Cuma kita risau dari segi infrastruktur kita tu. Adakah dia bersedia untuk menampung kadar air larian hujan, water run-off kita panggil, untuk membawa air lebihan tu ke sungai-sungai ataupun terus disalurkan ke tu. Itu kita tengok struktur pembandaran yang agak padat lah. Okey, faktor yang seterusnya adalah kehilangan kawasan-kawasan tadahan air hujan yang meresap air. Harina, kalau kita tengok tumbuhan kita ni sebenarnya dia bersifat seperti span. Apabila hujan, dia akan meresap. Okey, dan juga akan melambatkan aliran air hujan itu untuk pergi ke setiap longkang dan juga parit. Bayangkan kalau kita ada sesuatu pembinaan yang tidak mengambil kira tadahan air hujan inilah, kan? Jadi bila ada hujan, air itu akan terus lari ke setiap parit, dan dia akan bawa sekali dengan kelodak-kelodak dan juga tanah-tanah. Apa jadi? Tanah-tanah ni kalau tidak ada sistem-sistem yang kita selalu amalkan dalam Erosion Sediment Control Plan. Nanti saya akan cerita lanjut apa itu Erosion and Sediment Control Plan. Air hujan yang akan bawa ke parit dan dia akan dibawa ke sungai, dan lama kelamaan jika ini sentiasa berlaku, sungai kita tu akan menjadi cetek. Sebab tu apabila hujan sikit, air sungai terus melimpah. Dulu tak melimpah pun. Tapi kenapa sekarang telah melimpah?
Itu antara contoh-contoh dan faktor-faktor kenapa faktor banjir sentiasa berlaku di negara kita. Banyak lagi faktor, tapi saya ulang balik, kita pecahkan kepada 2 kategori yang mudah untuk kita faham. Faktor alam, force majeure, dan juga faktor yang bukan alam. Okey, dan bercakap tentang faktor yang bukan alam itu, mungkin dari segi pembinaan yang baik dan juga perancangan bandar yang sempurna. Bagaimana ini boleh membantu? Okey, menjawab persoalan daripada Herlina tadi, membantu macam mana perancangan bandar ataupun pembinaan dasar yang baik dapat mengurangkan masalah berlakunya banjir ni. Okey, Herlina dan Pasha, Malaysia ni pada saya cukup lengkap dah dengan pelbagai polisi, garis panduan, akta, dan memang sangat cukup untuk membawa Malaysia untuk terelak daripada banjir berlaku ni lah. Contohlah kalau kita tengok daripada data yang saya dapat ni, kita telah mula merancang ni sejak daripada pembinaan dasar pembangunan negara lagi, Rina. National Urban Policy yang digubal sejak daripada RMK ke-8, RMK ke-9, sekarang ada RMK ke-10 sebelah dah lalu dah. Kemudian kita juga ada beberapa perundangan dan peraturan perbandaran yang perlu kita patuhi. Okey, itu antaranya Urban Legislation Rules and Regulation. Okey, dalam undang-undang ni kita sebagai personal pembinaan dalam mereka bentuk bangunan, mereka bentuk infrastruktur, kita perlu mematuhi garis-garis panduan ini. Okey, kita ada juga Local Agenda 21. Okey, yang mana pihak berkuasa tempatan di Malaysia ini dia bersetuju untuk memantau dengan lebih rapi setiap pembinaan-pembinaan ini untuk mengurangkan impak terhadap alam sekitar. Kita juga ada Sustainable Development Goal, SDGs kan, yang kita dokong, antaranya SDG 6, iaitu kita memastikan ketersediaan dan pengurusan air dan sanitasi yang mampan. SDG 9, membina infrastruktur berdaya tahan, lestari lah dekat sini menggalakkan perindustrian inklusif, mampan dan inovasi. SDG 11, menjadikan bandar dan penempatan manusia ini sebagai inklusif, selamat, berdaya tahan dan mampan. Okey, selain daripada itu, banyak juga kita bila mereka bentuk bangunan, jalan, parit, banyak akta yang kita kena patuhi. Contohnya Akta Parit Jalan dan Bangunan 1974, iaitu Akta 133. Dekat situ memang dah banyak dah kita sebagai arkitek ataupun engineer, apabila mereka bentuk parit, jalan, bangunan, kita kena perlu patuhi ke semua apa yang telah digariskan tu. Kalau kita tak patuhi, kita akan melanggarlah akta tu. Kita juga ada Akta Perancangan Bandar Desa dan Wilayah dan juga Uniform Building Bylaws, UBBL. Di setiap negeri kita di Malaysia ni pun kita ada UBBL. Dan bila saya kaji tengok memang cukup lengkap. Apabila kita patuhi tu, insya-Allah memang kita tak akan berdepan dengan masalah-masalah banjir. Cuma kemungkinan disebabkan banjir ni, kalau kita sedia maklumlah, kita punya maintenance, maintenance, penyelenggaraan. Itu pun salah satu yang kita mungkin pihak berkuasa tempatan nanti ataupun pihak-pihak yang berwajib kita tengok balik, kena nilai balik. Sebab banyak juga faktor banjir ni terjadi akibat daripada parit-parit longkang yang tersumbat. Bila kita tanya kenapa, ni faktor penyelenggaraan lah. Dah berapa lama dah kita dah majukan, dah kita dah buat laporan, tapi tindakan masih belum diambil. Sehinggalah apabila hujan turun, air longkang dah penuh, melimpah. Okey? Okey, seterusnya apa yang saya dengar tadi daripada soalan Pasha tadi dan juga Irina, antara yang ditekankan dalam perancangan bandar untuk mengelakkan banjir, ya. Pertama sekali adalah sistem saliran yang baik lah. Okey, sistem saliran yang baik ni memang sangat perlu. Bayangkan kalau kita ada pembinaan tidak seiring dengan sistem saliran yang baik, dekat situlah bermulanya punca banjir. Okey. Dan kalau bercakap tentang sistem peparitan itu, bagi sebuah kawasan yang belum dibangunkan, ia senang untuk kita lakukan sistem peparitan yang hebat dan mungkin malah segar dan sebagainya. Namun bagi kawasan yang telah pun diduduki dan sebagainya, bagaimana kalau kita nak memastikan sistem peparitan kita hebat, penyelenggaraan kita hebat dan sebagainya, bagaimana? Okey, terima kasih soalan tu, Rina. Okey, kalau kita tengok kat sini, kalau sesuatu pembangunan tu belum dilaksanakan, okey, pertama sekali kita perlu tengok dulu. Jika kawasan tu masih ada kawasan tadahan hujan lah contohnya. Kalau boleh janganlah kita ganggu. Kan kita banyak tengok kes yang baru-baru ni di Kedah.
Kan, kita tengok, kita semua sedia maklum antara punca berlakunya banjir tu adalah disebabkan penerokaan hutan untuk pembinaan durian Musang King lah contoh kan. Ini adalah salah satu contoh yang mana pihak kerajaan perlu tengok. Kalau kita nak membuat satu pembangunan, saya ni bukanlah yang jenis anti pembangunan. Kalau kita tak boleh bina. Sampai bila negara kita nak membina kan? Boleh membina, tapi pertama sekali kita kena tengok dulu, kita buat kajian. Sebab tu perlunya ada environmental impact assessment. Kan? Kalau kita bina je tanpa adanya kajian yang mendalam, itu yang kita risau. Okey, bagi kawasan yang belum dibangun tu, kalau boleh lah, kalau boleh kita tengok, kalau kawasan tu berisiko banjir, kawasan tu tak ada hujan, kita cuba cari alternatif lain, kan? Namun jika pembangunan tu memang perlu juga dilaksanakan, pertama sekali pemantauan tu perlu. Pemantauan yang lebih rapi perlu dilaksanakan. Maksudnya kalau kita dah tahu, sedia maklum dekat situ tu ada pembinaan, pihak-pihak berkuasa tempatan atau pihak yang berwajib perlu pantau. Sebab bukan apa Pasha dan Erina, kita sebagai pemain industri pembinaan ni, kita memang banyak garis panduan kita perlu patuhi. Contoh tadi yang saya katakan, kalau setiap pembinaan perlunya ada erosion and sediment control plan. Apa yang perlu kat sini, contoh pembinaan tu sebelum pembuatan ataupun memulakan kerja-kerja earthwork, kita panggil earthwork, kita perlu laksanakan dulu erosion and sediment control plan. Kita perlukan ada sediakan temporary earth drain. Maksudnya kalau ada hujan, dia akan pergi ke earth drain ni. Kemudian di setiap earth drain tu kita ada silt trap. Kita akan memerangkap segala kelodak ataupun ni sebelum disalirkan ke, kita ada on-site detention yang temporary dulu. Kita akan rawat. Contoh macam projek saya, pihak berwajib tu datang sendiri. Kita jemput datang ke mesyuarat tu dan dia sendiri menilai sejauh mana tahap air tu selamat untuk kita salurkan ke sungai. Kalau agak kelodak dia, sedimen dia sangat tinggi, dia akan bagi tahu, ini tak selamat untuk disalurkan ke sungai. Itulah yang tadi, kalau disalurkan juga ke sungai akan timbul masalah, sungai itu akan menjadi mendap dan menjadi cetek dan cepat sangat overflow. Alright. Manakala bagi kawasan yang belum dibangunkan pula, kalau boleh kita dah start, sebenarnya kita dah laksanakan dah. Contoh kat sini, flood risk assessment plan. Maksudnya kita mengkaji risiko kalau kita melaksanakan pembinaan situ, kalau banjir, apa yang akan kita lakukan. Dan kalau boleh kita tengok ada pembahagian kepada 3 bahagian lah. Ketika pre-flood, maksudnya sebelum berlaku banjir, ataupun intra-flood ketika berlaku banjir, dan apa pula yang perlu kita lakukan selepas banjir. Perlu ada dan perlu dinyatakan, dimaklumkan kepada penduduk, rakyat Malaysia sendiri. Jadi mereka sendiri sedia maklumlah. Kalau boleh kita tengok jugalah. Kita sebenarnya banyak dah contoh-contoh kalau kita nak buat precedent studies, kajian-kajian, kalau kita nak rujuk negara-negara yang dulunya memang macam kita, asyik banjir, tapi dengan adanya flood risk assessment plan dan adanya flood mitigation and action plan dia dah berjaya menyelesaikan masalah tu. Contoh yang terdekat yang pernah saya buat kajian, tengok Jepun dan juga yang paling saya kagum Netherlands. Kalau nak bandingkan Netherlands ni paras air laut kita. Netherlands ni di bawah paras air laut dan ada satu tahap 6 meter hingga 7 meter daripada paras air laut. Ni kalau air laut pasang memang banjir tu lah. Tapi berdasarkan diorang punya inisiatif, keseriusan diorang yang sangat tinggi untuk menyelesaikan masalah ni, maka banyaklah kaedah-kaedah yang telah diorang lakukan. Ada tak antara kaedah-kaedah yang telah dilakukan, contohnya seperti di negara Netherlands itu, yang boleh diaplikasikan di negara Malaysia? Boleh sebenarnya Pasha, memang banyak. Cuma kita tak tahu serius atau tidak ajalah. Sebab salah satu faktor utama untuk nak melaksanakan kaedah-kaedah itu adalah berkaitan dengan kos. Dan saya juga, kita semua sedia pernah dengar kan, pembinaan tambak banjir. Itu tapi masih berlaku juga. Mungkin tak cukup. Kalau kita tengok contoh Jepun dengan Netherlands tadi kan, dia sanggup mengambil risiko, mengalihkan terus tau. Dia dipanggil dalam relocation of the Ton River di Jepun. Ada satu sungai ni yang memang sentiasa mengalir, dia alihkan terus. Dia divert terus. Itu salah satunya. Kemudian dia antara yang aktif juga dulu dilaksanakan di Jepun. Kalau kita pernah pergi Jepun, kita jangan heran kalau kita tengok sungai dia memang sangat lebar. Sangat lebar kan. Ini sungai ke laut kan. Itu sebenarnya asalnya dulu sungainya sama juga dengan sungai Kelang, sungai Gombak, sama juga. Tapi mereka ambil inisiatif lebarkan. Setelah lebarkan, diorang dalamkan lagi. Jadi kat situ setelah mereka laksanakan beberapa projek, contohnya seperti relocation of the river,
dredging, widening the river channels. Masalah banjir itu tak ada tapi dah kurang. Okey, apa yang paling membuat saya terkesima kalau kita tengok dekat situ, dia ada macam ni selain daripada construction of embankment, macam pembinaan tambak yang memang berfungsi tau Fasha dengan Rina. Kita kat sini pernah juga saya dengar bila saya berbual dengan masyarakat di Pantai Timur, kita ada tambak-tambak ni, kita ada tapi rasa macam tak berfungsi. Betul ke tak diorang ni buat kajian yang mendalam kan? Tolonglah kalau nak buat tambak ke apa, buat kajian yang mendalam. Pada saya percaya memang perunding-perunding kontraktor yang dilantik itu memang telah melaksanakan kajian lah. Tapi mungkin dekat sini kita tengok apa kelemahan dia. Kenapa masih berlaku? Berlaku tu pun memang berlaku tapi mungkin dalam kadar impak yang lebih rendah. Tapi kalau boleh penduduk Malaysia ni kalau boleh dia tak nak teruslah banjir tu kan. Okey, kita tengok lagi ada cerita dia dia membuat shortcuts juga Rina. Kalau kita tengok profil sungai di Jepun tu dia berliku-liku. Masalah kalau sungai yang berliku-liku ni apabila berlaku tahap tampungan air yang sangat tinggi, dia tak dapat nak mengalirkan, jadi itu yang akan melimpah. Dia akan melimpah. Apa yang diorang buat? Diorang buat shortcut. Dia terus meluruskan, selesai. Dan yang paling penting lah, ni teknologi jugalah. Teknologi dan juga keseriusan kerajaan Jepun tu untuk membelanjakan. Dia membuat flood tunnels. Dekat Jepun tu ada banyak flood tunnels yang ketinggian dia berpuluh meter. Okey, apa tujuan dia? Tujuan dia apabila berlaku tahap air yang melimpah, sungai yang melimpah, dia akan terus salurkan ke setiap tunnel-tunnel ni. Dan tunnel ni akan menyimpan air tu. Ada juga satu tunnel ni, apabila air dah penuh, dia pergi ke tunnel lain. Okey, jadi dia memang tak akan berlaku limpahan air dekat bandar dia tu. Memang sangat-sangat amazing. Alright. Okey, kemudian apa yang saya tengok lagi dalam kajian saya tengok di Jepun tu juga dengan Netherlands dia ada membina satu dipanggil super levee dia panggil. Ibaratnya levee ni bahasa kampung kita tambak lah. Kalau kita tengok sini sungai atau yang menyebabkan banjir, sini kawasan bandar ataupun perkampungan yang banjir, dia akan bina levee. Tambak lah juga. Dan tambak dia bukan buat tambak macam tu, dia akan tinggikan juga kawasan ni. Dan di Jepun dia di sistem perancangan bandar dia akan relocate. Dia relocate dulu perkampungan ni, dia tinggikan sama tinggi dengan levee, kemudian dia buat semula pembinaan. Sama juga yang macam kalau kita tengok kerajaan kita atas inisiatif yang dia bina perumahan-perumahan baru yang rosak banjir teruk di Hulu Langat macam kita cerita tadi Rina. Dia bukan sahaja bina bangunan baru, dia perbaiki segala infrastruktur dia kat situ. Ini yang kita perlu ambil tahulah. Kalau kita contoh rumah musnah banjir, kita bina rumah tapi infrastruktur masih yang sama, bolehkah kita menjamin satu hari nanti banjir itu tak akan berlaku? Susah. Jadi kalau boleh kita tingkatkan sekali infrastruktur tu. Okay? Dan pembinaan rumah itu sendiri kan mungkin kita boleh daripada segi material dan juga sebagainya. Betul. Baik, masalahnya itu je masa yang kita dapat kongsikan. Panjang lagi sebenarnya kalau kita nak borak berkenaan pembinaan lestari ni untuk mitigasi banjir. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi Encik Nasruddin Syarkawi, pensyarah Jabatan Seni Bina Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina dari Universiti Sains Islam Malaysia. Baik, itu saja macam Helena sebutkan tadi masa anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia hari ini. Saya Pasha Rahim dan saya Helena Pahlavi. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Senyum segar di pagi